Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar baharu bagi program Minggu Halo Siswa Ijazah Sarjana Muda Semester 2 sesi 2021-2022. Tahniah dan selamat datang diucapkan kepada anda kerana telah berjaya menempatkan diri di dalam sebuah universiti terhebat Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM. Jadi, bersama saya, Jasmine Jaafar selaku moderator anda pada hari ini. Berikutan kes pandemik COVID-19 yang masih lagi melanda di negara kita, diharapkan kepada para pelajar untuk sentiasa jaga diri, patuhi SOP dan terus berwaspada dalam melawan rantaian COVID-19. Buat makluman para pelajar, pada hari ini slot ini dijalankan adalah untuk merungkai segala persoalan mengenai Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau lebih dikenali dengan PT-PTN. Jadi untuk pengetahuan para pelajar juga, kita mempunyai seorang tetamu jemputan istimewa iaitu Puan Zahratul Nora binti Haji Mat Jamil selaku pengurus kanan cawangan pejabat PT-PTN Batu Pahat. Maka tanpa melengahkan lagi masa, saya menjemput Puan Zahratul Nora bagi menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada mahasiswa baru yang telah mendapat tawaran dan berjaya mendaftar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia untuk sesi pengambilan semester 2 sesi 2021-2022 ini. Okey, so untuk seperti yang telah dimaklumkan oleh Puan Moderator sebentar tadi, saya akan berkongsikan sedikit maklumat berkaitan dengan permohonan dan juga pinjaman pendidikan nasional lah ataupun lebih dikenali sebagai PT-PTN. Okey, sedikit pendahuluan yang mana Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ini telah mula ditubuhkan mulai daripada Julai 1997 di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional iaitu Akta 566 dan mula beroperasi sepenuhnya pada November 1997. Yang mana objektif utamanya adalah untuk memastikan pinjaman yang efisien disediakan kepada pelajar-pelajar yang layak mengikuti pengajian di IPT selaras dengan hasrat kerajaan bahawa tak ada pelajar yang gagal memasuki ke IPT atas sebab-sebab kewangan. So yang mana PT-PTN ni telah diberikan ataupun menjalankan 3 fungsi utama iaitu kami memberikan dan juga menguruskan pinjaman pendidikan kepada pelajar di IPT. Selain daripada kami juga menyediakan dan juga menguruskan deposit simpanan untuk SSPN serta apa-apa fungsi yang diberikan kepada PT-PTN lah oleh mana-mana undang-undang bertulis. Dan untuk makluman juga, selain daripada di Batu Pahat, PT-PTN juga mempunyai 64 cawangan di seluruh Malaysia. So, adik-adik mahasiswa sekalian bolehlah pergi ke mana-mana pejabat PT-PTN yang terhampir lah dengan anda untuk urusan berkaitan dengan PT-PTN. Okey, ini adalah sedikitlah statistik, perkongsian statistik yang mana PT-PTN telah memberikan pinjaman kepada 3.59 juta peminjam sejak mula ditubuhkan. Selain daripada kami memberi pinjaman juga, PT-PTN ada juga memberikan pengecualian bayaran balik. So yang ini untuk kes-kes pengecualian bayaran balik ni ada je punya kes-kes tertentu lah. Okey, ini adalah pinjaman yang kami berikan selain daripada kepada pelajar di IPTA, kami juga memberikan pinjaman kepada pelajar di Politeknik, Kolej Komuniti dan juga di institut pengajian tinggi swasta lah. So cumanya untuk IPTA memang kami akan memberikan pinjaman untuk peringkat diploma sehinggalah ke peringkat doktor falsafah. Tidak kisahlah sama ada mahasiswa mengikuti pengajian secara sepenuh masa, separuh masa ataupun pengajian pendidikan jarak jauh. Untuk di IPTS ataupun kolej swasta, kami hanya akan berikan pinjaman untuk peringkat diploma dan juga peringkat ijazah sahaja, ijazah pertama sahaja untuk di IPT swasta. Okey.
Sebagai permulaannya, PTPTN juga ada juga memberikan ataupun menawarkan tawaran wang pendahuluan pinjaman ataupun lebih mudah disebut sebagai WPP. Yang mana yang ini untuk WPP ni kami berikan sebanyak RM1,500 kepada pelajar yang menerima tawaran kemasukan ke IPTA bagi peringkat diploma dan ijazah pertama sepenuh masa saja. Dan yang paling pentingnya, pelajar adalah di dalam golongan keluarga B40. So yang ini yang DPP ni yang berjumlah 1,500 ni sebagai permulaan lah, ataupun bantuan awal untuk mahasiswa sekalian menggunakan untuk tujuan pendaftaran lah ke universiti. Macam yang saya maklumkan tadi, objektif utamanya adalah kami PTPTN ingin memastikan bahawa tak ada pelajar yang tercecir ataupun yang gagal untuk mendaftar di IPT disebabkan masalah kewangan. Sebab itulah kenapa kami memberikan bantuan WPP ni yang berjumlah RM1,500 kepada pelajar-pelajar yang telah mendapat tawaran. So ni adalah antara syarat je untuk nak layak ditawarkan WPP. Yang pertamanya, pelajar mestilah warga negara Malaysia, dan keluarga, macam saya maklumkan tadi, keluarga mestilah di dalam golongan B40 dan juga menerima bantuan prihatin rakyat. So yang ketiganya adalah pelajar juga hendaklah membuat ataupun memberikan pengesahan setuju terima WPP semasa membuat permohonan kemasukan ke IPT. Yang ni permohonan kemasukan IPT tak kisah sama ada mahasiswa membuat permohonan tu melalui saluran UPU ataupun melalui saluran IPT tu sendiri. And then yang keempatnya dan paling pentingnya, mahasiswa tiada hutang pinjaman PTPTN. So ini adalah 4 syarat utama untuk nak melayakkan mahasiswa semua menerima tawaran wang pendahuluan pinjaman yang berjumlah 1,500 daripada PTPTN. Okey, so andai kata ada di kalangan mahasiswa yang telah pun mendapat tawaran ataupun nak membuat semakan sama ada anda dapat ke tidak tawaran WPP yang berjumlah 1,500 tu, anda semua boleh membuat semakan melalui laman web PTPTN. Masuk saja dekat laman web PTPTN www.ptptn.gov.my and then pergi ke bahagian pinjaman pendidikan, and then dekat situ akan ada pautan untuk semakkan WPP. Klik dekat pautan tu, masukkan nombor IC anda lah. Masukkan nombor IC anda, nanti dia akan ada tertera je statusnya sama ada anda layak, anda ditawarkan WPP ataupun tidak. So andai kata anda ditawarkan WPP, boleh cetaklah surat tawaran tu dan boleh menunaikan WPP yang berjumlah 1,500 di mana-mana kaunter bank Islam. Penunaian wang pendahuluan pinjaman yang berjumlah 1,500 hanya boleh dilakukan di kaunter bank Islam sahaja. Tak kisah anda pergi ke mana-mana kaunter bank Islam di dalam Malaysia, dan hanya penerima sahaja yang boleh menunaikan. Maksudnya tak boleh wakil lah ibu ataupun bapa membawa surat tawaran WPP tu ke kaunter bank Islam. Yang tu memang tidak dibenarkan. Hanya penerima sahaja yang boleh membawa surat tawaran WPP di kaunter bank Islam dan bawa bersama IC IC anda lah. Dan paling pentingnya, WPP ni boleh ditunaikan dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh tawaran. So bila anda cetak surat tawaran WPP tu, dekat atas tu dia akan ada tarikh kita tawarkan lah. So boleh tunaikan dalam tempoh 2 bulan. Selepas 2 bulan, WPP yang berjumlah 1,500 tu akan terbatal. So kalau anda pergi ke kaunter bank Islam pun selepas 2 bulan daripada tarikh tawaran tu, memang tak boleh pegawai di kaunter bank Islam tu tidak akan membenarkan lah untuk penunaian WPP tu. Okey, so yang itu tadi berkaitan dengan wang pendahuluan pinjaman. So ini adalah saya masuk ke bahagian permohonan dan juga pinjaman PTPTN. So yang ni saya tahu ramai mahasiswa yang nak tahu macam mana kaedah nak mohon ataupun pinjaman pendidikan PTPTN ni diberikan.
Berkaitan dengan apa petikan video lah berkaitan dengan kaedah-kaedah untuk nak memohon pinjaman PTPTN. So, yang paling pentingnya untuk nak buat pinjaman PTPTN, mahasiswa perlu pastikan telah mempunyai surat tawaran lah kemasukan ke mana-mana IPT. So, untuk anda semua, saya pasti anda dah mendaftar di UTHM. So, untuk syarat yang pertama, dah layak lah untuk nak buat permohonan. And then yang keduanya, anda perlu pastikan telah mempunyai akaun SSPN. Akaun SSPN ni iaitu akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional. Ataupun lebih dikenali sebagai SSPN. Yang ni boleh buat semakan lah dengan ibu ayah. Mungkin ada ibu ayah yang telah membukakan akaun SSPN untuk anda lebih awal. Dan yang ketiganya, anda perlu mempunyai akaun bank mengikut panel IPT yang terlibat. Yang ini bermaksud sekiranya mahasiswa semua ni telah mendaftar di UTHM. Jadi untuk pelajar-pelajar UTHM dan nak mendapatkan pinjaman PTPTN, anda perlu mempunyai akaun bank muamalat. Supaya andai kata permohonan pinjaman PTPTN diluluskan, duit pinjaman PTPTN akan dikreditkan ataupun akan dimasukkan di dalam akaun bank muamalat anda pada setiap semester. So yang ni memang tak boleh, akaun bank lain memang tidak dibenarkan lah. Hanya akaun bank muamalat saja yang PTPTN akan membuat pembayaran pinjaman pada setiap semester. Dan yang keempatnya, sebelum buat permohonan, anda perlu membuat semakan terlebih dahulu jadual permohonan untuk mohon pinjaman PTPTN. So untuk pelajar UTHM untuk semester 2 sesi 2021-2022, permohonan pinjaman PTPTN telah dibuka mulai daripada Februari. Daripada 1 Februari sehinggalah pada 30 April. Sehinggalah pada 31 Mac. So 2 bulan itulah untuk permohonan pinjaman PTPTN. So mana-mana pelajar yang telah pun memohon pinjaman, maksudnya dah isi dah permohonan dan telah hantar permohonan pinjaman PTPTN pada bulan Februari, sepatutnya anda telah ditawarkanlah pinjaman tu. Tapi mana-mana yang masih lagi belum membuat permohonan, masih belum terlambat lagi, anda boleh buat permohonan pinjaman PTPTN pada bulan inilah, maksudnya bulan Mac. So andai kata bulan tak sempat juga nak mohon pada bulan Mac, maksudnya anda perlu buat permohonan pada semester berikutnya, pada semester akan datanglah pada bulan September nanti. And then selain daripada itu juga, untuk nak buat pinjaman PTPTN ni, permohonan memang dilakukan di atas talian sepenuhnya secara online melalui laman web PTPTN. Dan sebelum buat permohonan tu, selain daripada dah ada offer letter, dah ada akaun SSPN, dah buka akaun bank muamalat, anda juga perlu mempunyai nombor PIN. Nombor PIN untuk permohonan pinjaman PTPTN, yang mana anda boleh beli di kaunter BSN ataupun boleh beli juga secara online di laman web PTPTN yang berharga RM5 sahaja.
So dah ada permohonan, dah ada semua perkara tu, barulah anda boleh membuat permohonan pinjaman melalui online sahaja. So selain daripada dah ada perkara-perkara tu, anda juga kena pastikan jugalah syarat-syarat untuk kelayakan permohonan. Yang paling pentingnya, pinjaman PTPTN ni kami hanya akan berikan kepada warga negara Malaysia sahaja dan berumur tidak melebihi 45 tahun mengikut tarikh lahir lah semasa anda membuat permohonan tu. So tak kisah. Macam saya maklumkan tadi, anda pinjaman PTPTN boleh dilakukan ataupun kita berikan tawaran pinjaman PTPTN daripada peringkat diploma sehinggalah ke peringkat doktor falsafah. So jadinya yang paling penting selain daripada warga negara Malaysia semasa nak mohon pinjaman PTPTN, umur tu tidak lebih daripada 45 tahun. Selain daripada anda dapat offer letter daripada IPTA ataupun IPTS, dan kursus yang anda ikuti tu telah mendapat kelayakan daripada MQA. Dan satu lagi adalah untuk mohon pinjaman PTPTN ni tidak semestinya perlu dilakukan pada semester pertama sahaja. Maksudnya anda boleh mohon tak kisah pada semester pertama, semester kedua, semester ketiga dan semester yang berikutnya lah. Cuma perlu pastikan semasa permohonan pinjaman dibuat, baki tempoh pengajian tidak kurang daripada 1 tahun. So andai katalah untuk peringkat ijazah sarjana muda sepenuh masa di UTHM ni, tempoh pengajian adalah 4 tahun. Jadi andai kata anda tak mohon pinjaman PTPTN pada pada tahun pertama ataupun tahun kedua, anda masih selewat-lewatnya anda boleh buat permohonan pada tahun yang keempat. Okey. So yang lainnya tu seperti yang saya dah maklumkan tadi lah, dah ada akaun SSPN dan sebagainya. Okey, permohonan macam saya dah maklumkan juga tadi, permohonan memang dilakukan sepenuhnya melalui laman web PTPTN. Dan untuk semester 2 sesi 2001-2022 ni, permohonan pinjaman PTPTN kita dah buka dah pada bulan 2 dan pada bulan 3. So kalau saya ulang semula, sesiapa yang telah membuat permohonan pada bulan Februari, keputusan permohonan telah keluar ataupun anda boleh buat semakan permohonan anda bermula pada 7 Mac. So permohonan memang kelulusan memang kita dah keluarkan pada 7 Mac. So mana-mana pelajar yang buat permohonan pada bulan Mac ni, yang ni kita panggil sebagai kelompok yang kedua lah. Bulan Februari adalah kelompok pertama, bulan Mac adalah permohonan untuk kelompok kedua. Tawaran pinjaman ataupun keputusan anda boleh semak mulai daripada 8 April. So yang mana untuk semakan permohonan ataupun semakan pinjaman PTPTN boleh dilakukan 6 hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan. So andai kata anda mohon sepanjang bulan untuk bulan Mac ni, tarikh tutup permohonannya adalah pada 31 Mac. So jadi pastikan anda membuat permohonan dan hantar permohonan tersebut selewat-lewatnya pada 31 Mac. So proses permohonan tu akan mengambil masa 6 hari bekerja lah untuk pihak PTPTN proses, dan kita akan keluarkan surat tawaran dan juga perjanjian kepada anda lah. So, mana-mana pelajar yang telah ditawarkan pinjaman PTPTN, tindakan yang perlu anda lakukan, anda perlu cetak dokumen tawaran tersebut sebanyak 2 salinan. Tapi sebelum cetak tu, kita ada juga lampikan bersama panduan pengisian dokumen tawaran tu. So, biasanya untuk tawaran pinjaman PTPTN, kita akan PTPTN akan tawarkan bermula pada semester semasa anda memohon. So macam tadi saya maklumkan, untuk permohonan pinjaman PTPTN boleh dilakukan pada mana-mana semester dengan syarat baki tempoh pinjaman tidak kurang daripada 1 tahun. So andai kata anda mohon pinjaman PTPTN pada semester yang ketiga, bermaksud tawaran pinjaman PTPTN ataupun pinjaman PTPTN ni hanya akan diberikan bermula pada semester ketiga sehingga semester akhir lah. Jadi kita takkan bagi tawaran pinjaman tu bermula pada semester pertama, disebabkan anda hanya buat permohonan pada semester yang ketiga.
Dan pastikanlah sebelum anda hantar permohonan tu, maklumat yang diisi mestilah betul dan tepat, terutamanya dari segi nama program, tarikh mula pengajian, nombor akaun bank. Kena semak betul-betul permohonan maklumat yang anda isi tu sebelum tekan hantar button hantar permohonan tu lah. Sebabnya sekiranya berlaku kesilapan pengisian ataupun pemalsuan maklumat, tawaran pinjaman tu boleh ditarik semula ataupun boleh dibatalkan pada bila-bila masa lah, bila PTPTN membuat semakan tu nanti. So bila dah ditawarkan, anda kena cetak 2 salinan dokumen perjanjian tersebut dan lampirkan bersama dengan surat tawaran pinjaman. So kat situ nanti anda perlu hantar di mana-mana pejabat PTPTN yang terhampir, dan pegawai PTPTN akan buat semakan lah sama ada maklumat yang anda masukkan semasa permohonan secara online tu betul ataupun tidak. Andai kata ada kesilapan, yang tu yang tadi saya maklumkan, kita akan batalkan dan anda perlu buat permohonan semula lah. Okey, so yang ini untuk dari segi pemberian pinjaman tu. Pertamanya, first kali mula-mula, walaupun adik-adik semua dah dapat dah wang pendohalan pinjaman yang berjumlah RM1,500 tu, yang itu tidak bermaksud yang adik-adik telah mendapat pinjaman PTPTN selagi adik-adik tak buat permohonan pinjaman. Okey, yang ini kena ingatlah, mana-mana pelajar yang telah menerima tawaran WPP yang berjumlah RM1,500 dan telah menunaikan WPP, adik-adik masih lagi perlu membuat permohonan pinjaman PTPTN secara atas talian. Barulah PTPTN akan menaja adik-adik sepanjang tempoh pengajian di UTHM ini. So bila dah buat permohonan secara online, kena semak pula sama ada permohonan tu diluluskan ataupun tidak selepas 6 hari bekerja, daripada tarikh tutup permohonan. Daripada tarikh tutup permohonan pinjaman tu. So andai kata telah diluluskan, adik-adik perlu menghantar dokumen perjanjian tersebut di mana-mana pejabat PTPTN terhampir, ataupun sekiranya pihak UTHM ada membuat sesi untuk serahan dokumen tawaran pinjaman PTPTN, boleh hantar di sesi yang telah diaturkan oleh pihak UTHM lah. So kena pastikan pulangkan dokumen perjanjian tu, barulah pihak PTPTN akan membuat bayaran kepada adik-adik untuk setiap semester. So bila dah pulangkan dokumen perjanjian tu, pinjaman PTPTN akan diberikan, maksudnya bayaran pinjaman PTPTN tu akan diberikan kali pertama, kita akan bagi dalam tempoh 21 hari bekerja selepas pihak PTPTN menerima dokumen perjanjian yang lengkap daripada adik-adik semua. So untuk semester-semester yang berikutnya, duit pinjaman PTPTN akan dimasukkan di dalam akaun bank muamalat adik-adik berdasarkan daripada pengesahan status yang pihak PTPTN terima daripada pihak UTHM lah. So yang paling pentingnya untuk nak melayakkan adik-adik dapat lagi pinjaman PTPTN pada semester berikutnya tu, adik-adik perlu pastikan keputusan peperiksaan adik-adik mestilah tidak kurang daripada 2.0. Jadi untuk keputusan peperiksaan GPA lah, semester semasa, bukannya semester yang terkumpul. Dan adik-adik perlu pastikan telah mendaftar pada semester tersebutlah untuk nak melayakkan pihak PTPTN membuat ataupun mengkreditkan pinjaman PTPTN ke dalam akaun bank muamalat adik-adik. Okey. So, ini adalah penentuan kadar pinjaman yang pihak PTPTN akan berikan kepada adik-adik. So, kalau tengok kat sini, kita ada kategorikan pada 3 kategori lah untuk penawaran pinjaman PTPTN ni. Yang pertamanya, PTPTN akan berikan kadar pinjaman maksimum. Ini sekiranya adik mahasiswa ataupun keluarga adalah di dalam golongan B40 ataupun mendapat bantuan prihatin rakyat. So hanya pelajar ataupun penjaga yang mendapat bantuan prihatin rakyat saja yang PTPTN akan tawarkan pinjaman untuk kadar maksimum. Tetapi sekiranya tidak mendapat bantuan prihatin rakyat,
dan pendapatan keluarga adalah di bawah RM8,000 sebulan. Pinjaman PTPTN hanya akan ditawarkan atas kadar 75% saja daripada kadar pinjaman maksimum. Dan untuk tawaran pinjaman 50% akan diberikan kepada pelajar yang keluarganya tidak mendapat bantuan PHT rakyat tetapi pendapatan keluarga sebulan adalah melebihi daripada RM8,000. So kalau adik-adik tengok dekat jadual yang dilampirkan tu, boleh tengoklah peringkat pengajian adik-adik. Contohnya lah, andai kata adik-adik mengikuti pengajian ijazah sarjana muda untuk jurusan sastra. Okey, untuk jurusan sastra, andai katalah keluarga mendapat bantuan PHT rakyat, so akan dapat kadar pinjaman maksimum. Maksudnya akan dapat RM6,180 untuk setahun. So kalau UTHM ni setahun ada 2 semester, maksudnya RM6,180 bahagi dengan 2. Jadi setiap semester adik-adik akan dapat dalam RM3,090 lah. Yang tu untuk setiap semester. So kat situ boleh tengoklah kos adik-adik yang ambil, comparekan dengan pendapatan keluarga, sama ada terima ke tidak bantuan PHT rakyat, dan juga tengok pendapatan keluarga, pendapatan bulanan keluarga. So dah boleh buat pengiraan berapa agak-agaknya jumlah pinjaman yang PTPTN akan luluskan kepada adik-adik. Okey, so yang ini untuk peringkat separuh masa. Yang ini untuk separuh masa memang tak ada terlibat dengan 3 kategori yang saya maklumkan tadi. Maksudnya untuk sekiranya adik-adik mengikuti peringkat pengajian separuh masa, hanya ada satu kadar saja. Maksudnya sama je. Tak kisahlah pendapatan tu di bawah RM8,000 ke ataupun melebihi daripada RM8,000, keluarga dapat bantuan PHT rakyat ataupun tidak. Kadar pinjaman adalah sama saja untuk peringkat separuh masa. Yang ada kategori itu hanya untuk mana-mana mahasiswa yang mengikuti pengajian secara sepenuh masa sahaja. Okey. Okey, yang ini pun saya nak maklumkan juga, untuk pinjaman PTPTN ni kami ada sediakan perlindungan takaful, yang mana ni sekiranya berlaku kematian kepada peminjam ataupun kepada pelajar, waris tidak perlu membuat bayaran balik atas jumlah pinjaman yang telah diterima. Apa yang waris perlu lakukan hanya datang ke mana-mana pejabat PTPTN terhampir, maklumkan yang bahawa peminjam ataupun pelajar telah meninggal dunia, dan adalah dokumen-dokumen yang kita perlukan mengikut pada kes kematian lah. Tapi kebiasaannya antara dokumen yang kita perlukan adalah sijil kematian peminjam dan juga salinan IC waris lah, waris yang menuntut. So jadinya ini untuk pinjaman perlindungan takaful untuk pinjaman PTPTN ni, kita akan cover ataupun akan diberikan sehingga umur peminjam 70 tahun saja. So sekiranya berlaku kematian melebihi daripada umur yang telah ditetapkan, yang itu memang perlu bayar balik lah. Dan kita tengok juga pada punca-punca kematiannya lah. Tapi kebiasaannya, majoritinya memang PTPTN akan luluskan lah untuk perlindungan takaful ni. Okey. Okey, yang itu tadi berkaitan dengan permohonan dan juga pinjaman PTPTN. So dah pastinya lah bila dah mohon, bila dah dapat pinjaman PTPTN, adik-adik bertanggungjawab untuk nak membuat bayaran balik pinjaman pendidikan. Dan yang paling pentingnya, adik-adik perlu tahu, bila dah dapat pinjaman PTPTN, dah belajar di UTHM untuk peringkat ijazah pertama sepenuh masa ni selama 4 tahun. So bila tempoh ataupun bila masanya yang adik-adik perlu membuat bayaran balik pinjaman PTPTN tu. So andai kata adik-adik membuat pinjaman untuk peringkat ijazah pertama sepenuh masa, tempoh belajar adalah 4 tahun. Untuk pinjaman PTPTN, adik-adik perlu bayar balik ataupun perlu mula membuat bayaran balik adalah selepas 12 bulan daripada tamat belajar ataupun tamat tajaan. So yang ini kena tengok mana satu yang terdahulu.
Ada kes yang pelajar sepatutnya belajar memang 4 tahun, tetapi disebabkan terpaksa extend tu disebabkan ada buat penangguhan pengajian, disebabkan kemalangan dan sebagainya, perlu tambah lagi semester untuk nak cukupkan jam kredit. So kalau yang untuk kes-kes yang macam tu, kita akan tengok, kita akan ambil tempoh asal, maksudnya tempoh 4 tahun tu, bukannya tempoh habis belajar selepas extend. So sebab tu saya cakap tadi kena tengok ikut pada kes. Sama ada 12 bulan selepas tamat belajar ataupun 12 bulan selepas tamat tajaan PTPTN. So yang tu kena fahamkan betul-betul lah. So untuk tempoh bayaran balik pula ikut pada jumlah yang adik-adik dapat. Jumlah pinjaman yang adik dapat. Sekiranya pasal tadi untuk pinjaman tu ada 3 kadar pinjaman kan, sama ada adik-adik dapat kadar maksimum 75% ataupun 50%. So setiap pelajar memang tak samalah dia punya tempoh bayar balik je. Sekiranya adik-adik mendapat pinjaman untuk di bawah daripada RM10,000, tempoh bayar baliknya hanya 60 bulan saja ataupun 5 tahun. Tapi kebiasaannya untuk pelajar di UTHM ni, sekiranya mengambil peringkat pengajian ijazah sarjana muda, pasalnya untuk sarjana muda tempohnya adalah 4 tahun. Dan pinjaman yang akan diberikan biasanya memang lebih daripada RM20,000 lah. So kat situ adik-adik dekat dalam jadual tu adik-adik boleh tengok lah. So adik-adik dah boleh agak dah boleh kira tempoh bayar baliknya. Sekiranya dapat 22,000 dan ke atas, tempoh bayar balik adalah selama 180 bulan ataupun 15 tahun. Dan untuk bayaran balik pinjaman PTPTN ni dikenakan kos upah 1% setahun atas jumlah yang diterima lah, atas jumlah pinjaman yang diterima. Cuma kalau nak lebih jelas lagi, nanti semasa permohonan tu dah dibuat dan telah diluluskan, di surat tawaran dan juga perjanjian pinjaman PTPTN tu, kami dah nyatakan dah berapa jumlah pinjaman yang diterima, untuk tempoh berapa lama. So andai katalah dapat pinjaman 22,000 untuk tempoh selama 8 semester. So kat situ kami juga dah kirakan dah siap-siap kena bayar balik bila dan berapa setiap bulan yang perlu dibayar. Biasa kalau dapat pinjaman dalam 22,000 dan ke atas, ansuran bulanannya adalah sebanyak puratanya dalam RM170 sebulan lah selama 15 tahun. So sebelum tanda tangan dokumen perjanjian PTPTN tu, kena baca dululah, fahamkan betul-betul isi kandungannya, pastikan adik-adik faham. Dan semasa buat permohonan pinjaman PTPTN tu, nanti adik-adik perlu juga buat adik-adik punya password. So password tu adik-adik perlu ingat kata laluan semasa mohon pinjaman PTPTN tu, perlu adik-adik ingat, pasalnya kata laluan tu lah yang adik-adik akan gunakan sehinggalah adik-adik selesai bayar semua sekali hutang pinjaman PTPTN. So kata laluan tu yang ada bila nak akses masuk di dalam laman web PTPTN akan menggunakan kata laluan yang sama. Tak kisah sama ada adik-adik nak semak duit pada semester 1 dah masuk ataupun belum, ataupun bila dah habis belajar nak semak bila buat bayaran balik, nak tengok berapa ringgit yang perlu dibayar, ataupun duit yang dah dibuat bayaran balik tu telah diterima ataupun tidak oleh PTPTN. Tu semua boleh buat semakan di laman web PTPTN lah, menggunakan password kata laluan yang sama semasa permohonan pinjaman dilakukan. Okey, ini adalah kita ada sediakan 17 saluran untuk bayaran balik. So jadi tak ada apa-apa alasan lah. So sama ada boleh datang ke mana-mana kaunter ataupun boleh melakukan bayaran balik melalui potongan gaji, melalui online banking dan sebagainya. Okey, so ini yang paling penting sekali. Saya nak maklumkan bahawa untuk pinjaman PTPTN, setelah jadual bayar balik pinjaman, yang mana jadual bayaran balik pinjaman tu akan bermula selepas 12 bulan setelah adik-adik tamat belajar ataupun tamat tajaan PTPTN.
wujud saja jadual bayar balik, maksudnya sekiranya andai katalah bulan Mac 2022 ni adalah bulan pertama yang bulan pertama adik-adik perlu buat bayaran balik pinjaman PTPTN. So bulan pertama saja nama adik-adik dah tersenarai di dalam Central Credit Reference Information System ataupun lebih dikenali sebagai CCRS. Yang ni saya perlu maklumkan awal lah supaya yang adik-adik tahu tentang perkara ini. Untuk makluman, untuk SIKRIS ni, ini adalah rujukan utama untuk mana-mana institusi kewangan. Sekiranya contohnya lah selepas tamat belajar, selamat pelajar untuk ijazah pertama ni, adik-adik dah tentulah akan mendapat pekerjaan yang bagus. So bila dah dapat pekerjaan, mestilah adik-adik paling penting nak perlukan buat pinjaman kerendaan untuk nak memudahkan urusan pergi balik kerja tu kan. Tak kisahlah beli motor ke, beli kereta ke. So andai kata adik-adik ada tunggakan bayaran balik pinjaman PTPTN, pihak bank pun akan minta adik-adik selesaikan dulu tunggakan. Pasal dekat dalam rekod CCRS tu sebelum pihak bank luluskan permohonan pinjaman adik-adik, dia dah nampak dah komitmen yang ada. So andai kata PTPTN ni memang dah termasuk dalam komitmen untuk adik-adik buat bayaran balik setiap bulan. So andai kata komitmen tu mempunyai tunggakan, pihak bank dia akan minta adik-adik selesaikan dululah tunggakan yang ada sebelum dia meluluskan pinjaman. So yang ini antara risiko ataupun langkah awal yang adik-adik perlu jagalah untuk pinjaman PTPTN. Okay. So yang keduanya ni adalah berkaitan dengan pengecualian bayaran balik. Pasal saya tahu mahasiswa yang sedang mendengar ataupun menonton ni adalah terdiri daripada pelajar-pelajar ijazah sarjana muda sepenuh masa. So ini adalah peluang anda. Macam saya cakap tadi, bila dah dapat pinjaman PTPTN, adik-adik mempunyai tanggungjawab untuk membuat bayaran balik pinjaman tersebut. Yang mana selepas setahun habis belajar dah kena bayar. Dapat kerja ke tak dapat kerja ke, memang komitmen tu kena adalah. Maksudnya kena usahakan jugalah untuk nak membuat bayaran balik pinjaman. Tetapi sekiranya adik-adik tak nak bayar pinjaman PTPTN, kami PTPTN ada memberikan pengecualian bayaran balik dengan syarat adik-adik bergaduat dengan kelas pertama. Masih ada peluang lagi pasal ni baru semester yang pertama kan. So bolehlah tetapkan matlamat mesti bergaduat dengan kelas pertama supaya saya tak perlu nak bayar balik pinjaman PTPTN. So untuk yang ini kami hanya akan berikan sekiranya adik-adik bergaduat dengan kelas pertama mengikut tempoh masa yang telah diberikan. So andai katalah adik-adik kena tengok balik dalam offer letter UTHM. So contohnya lah adik-adik dapat ijazah sepenuh masa ijazah sarjana muda kejuruteraan awam. Tempoh pengajian adalah 4 tahun. Mesti kena habis tempoh pengajian 4 tahun tu. Tak boleh extend, tak boleh melebihi daripada tempoh yang ditetapkan tu lah. So dan yang syarat yang lain adalah permohonan pengecualian bayaran balik ni kami PTPTN hanya akan luluskan sekiranya adik-adik tergolong di dalam keluarga B14 dan M14 ketika bergaduat, bukannya ketika mohon. Pasal untuknya ketika permohonan ni kita hanya akan tengok 3 kategori yang macam saya dah maklumkan tadi tu untuk jumlah penawaran. Tetapi untuk nak pengecualian bayaran balik, kami hanya akan berikan ataupun kelulusan pengecualian bayaran balik hanya akan diberikan kepada pelajar pertamanya dah tentulah kena bergaduat dengan kelas pertama. Keduanya perlu habis belajar dalam tempoh yang ditetapkan. And then yang ketiganya terdiri daripada golongan keluarga B40 dan M40 ketika bergaduat. So andai kata bergaduat adalah 4 tahun lagi akan habis belajar kan. So sekarang ni tahun 2022, so andai kata akan bergaduat pada 2026. So kita akan tengok pendapatan keluarga pada tahun 2026, adakah adik-adik tergolong dalam pendapatan keluarga M14 ataupun B14. So itu saja. Okay.
So okey, so untuk permohonan pengecualian bayar balik ni hanya perlu dilakukan melalui online saja atas talian di laman web PTPTN. So kalau ada masa lapang bolehlah tengok ataupun layari laman web PTPTN di www.ptptn.gov.my. So kat situ adik-adik boleh selain daripada info tentang permohonan dan juga pinjaman PTPTN, boleh juga dapatkan baca dulu info mengenai komitmen untuk bayar balik, tentang pengecualian bayaran balik ni. So dekat dalam laman web PTPTN tu memang dah kita dah pelbagaikan dah, maksudnya dah banyak dah maklumat yang kita dah masukkan di dalam laman web PTPTN. Okey. Okey, so yang ini berkaitan dengan simpanan yang ramai juga, banyak juga pelajar-pelajar yang bertanyakan kepada PTPTN, SSPN tu ada nak buka akaun SSPN tu sama tak dengan buka akaun bank. Tadi di awal-awal taklimat saya dah maklumkan dah, selain daripada kena ada offer letter, adik-adik kena ada akaun SSPN dan kena ada juga akaun bank. Akaun bank tadi adalah akaun bank muamalat. Untuk akaun SSPN, yang akaun bank muamalat tu tadi tu adalah untuk pinjaman yang kita akan masukkan dalam akaun bank muamalat pada setiap semester. Tetapi untuk akaun SSPN ni adalah syarat wajib untuk nak membuat permohonan PTPTN. Tetapi duit pinjaman tu PTPTN takkan masukkan dalam akaun SSPN. Ataupun sekiranya ibu ayah telah membukakan akaun SSPN untuk adik-adik lebih awal, so dah sedikit simpanan di dalam akaun SSPN tu. So kami pihak PTPTN pun takkan ambil duit di dalam akaun SSPN tu untuk diberikan ke dalam akaun bank muamalat adik-adik. So untuk pengeluaran akaun duit simpanan di dalam akaun SSPN ni hanya boleh dilakukan oleh pendeposit sajalah. Yang tu kena datang ke pejabat PTPTN untuk buat pengeluaran. Cuma yang ini saya nak adik-adik faham juga mengenai akaun SSPN ni. Kenapa kami mewajibkan untuk membuat permohonan pinjaman PTPTN kena ada akaun SSPN terlebih dahulu. Ini disebabkan kami ingin nak memastikan ibu bapa membuat penabungan lebih awal sebagai persediaan untuk pendidikan tinggi anak-anak lah. Pasal kami di PTPTN sendiri pun mendapat banyak permintaan daripada ibu bapa, daripada pelajar sendiri untuk menaikkan ataupun meningkatkan sedikit jumlah pinjaman yang diberikan disebabkan jumlah yang diberikan tu memang tidak mencukupi. Pasal kita pun memang sedar kos pengajian dan juga kos hidup memang semakin meningkat daripada hari ke hari kan. Tapi kami di PTPTN pun ada juga kekangan-kekangannya lah untuk nak memberikan jumlah pinjaman yang lebih besar. Jadi di situlah kami di dalam memberikan pinjaman, kami juga ingin memupuk kesedaran kepada ibu ayah supaya tidak bergantung sepenuhnya dengan pinjaman pendidikan PTPTN. Kami juga inginkan ibu ayah membuat simpanan lebih awal untuk anak-anak sebagai persediaan lah. Sekiranya jumlah pinjaman yang diberikan tidak mencukupi, boleh menggunakan duit simpanan yang adalah di dalam akaun SSPN. So yang ni kalau adik-adik mempunyai adik yang masih bersekolah ke, yang akan memasuki universiti, so boleh membuat akaun SSPN ni lebih awal daripada umur 1 hari lagi, asalkan dah ada sijil lahir, dah boleh mula buat simpanan untuk pendidikan tinggi. Okey, so untuk SSPN ni kami mempunyai 2 jenis simpanan, iaitu SSPN Prime dan juga SSPN Plus. Yang untuk permohonan pinjaman PTPTN, tak kisah mana satu akaun SSPN yang adik-adik ingin buka. Sekiranya belum mempunyai akaun lagi lah. So maksudnya boleh buka salah satu sama ada akaun SSPN Prime ataupun akaun SSPN Plus. Tetapi kalau nak buka kedua-dua jenis pun tak ada masalah disebabkan manfaat setiap jenis akaun simpanan ni adalah berbeza-beza.
Okey, so ni adalah dia punya manfaatnya. Yang paling pentingnya, kalau untuk akaun SSPN Plus, yang ini simpanan berserta dengan perlindungan takaful. Yang mana perlindungan takaful akan dilindungi oleh pendeposit, iaitu siapa yang buka akaun SSPN Plus tersebutlah. So yang ini antara perlindungan takaful yang kita berikan adalah sekiranya ditahan di hospital. Yang tu boleh claim untuk allowance allowance tuntutan hospital dengan PTPTN. So sekiranya berlaku kematian, kemalangan dan sebagainya, yang tu semua di dalam perlindungan SSPN Plus lah, yang mana pendeposit boleh membuat tuntutan dengan PTPTN. Tapi kalau untuk yang SSPN Prime ni adalah simpanan biasa, dia ada juga perlindungan takaful sekiranya simpanan melebihi daripada RM1,000 dan ke atas. Tetapi perlindungan hanya meliputi kes kematian sahaja. Tu antara dia punya benefitnya lah. So adik-adik boleh pilih sama ada ingin membuka akaun SSPN Prime ataupun akaun SSPN Plus. Salah satu ataupun kedua-duanya sekali lah. Yang paling pentingnya untuk buat permohonan pinjaman PTPTN mesti kena ada salah satu daripada jenis akaun ini. Okey, yang ini untuk yang SSPN Plus yang saya maklumkan tadi, dia ada sekali perlindungan takaful. So bila ada perlindungan takaful, perlu membuat simpanan secara konsisten lah. Yang ini kita sediakan 6 pakej simpanan. Boleh pilih, yang ini serendah RM30 sahaja sebulan. Dan daripada RM30 tu perlindungan takaful untuk bayaran premium takaful hanya RM10 sahaja. So yang ini kalau adik-adik dah mencapai umur 18 tahun, mengikut tarikh lahir, boleh buka akaun SSPN untuk diri sendirilah. So tak perlu, maksudnya di bahagian maklumat pendeposit tu hanya isi maklumat adik-adik saja, tak perlu letak maklumat ibu ataupun ayah. Pasal umur telah mencapai umur 18 tahun. Okay. So ini syarat-syarat untuk nak buka akaun SSPN Plus. Tak kisah SSPN Plus ataupun SSPNI. Yang pentingnya pendeposit dan juga penerima manfaat mestilah warga negara Malaysia, dah capai umur 18 tahun dan untuk penerima manfaat dia berumur antara 1 hari hingga 29 tahun lah, yang itu yang paling paling maksimumnya. Okey. Okey, dan pembukaan ni boleh dilakukan dengan pelbagai saluran. Sama ada boleh datang, paling mudahnya kalau nak penjelasan lebih lanjut mengenai akaun SSPN ni boleh datang ke mana-mana kaunter PTPTN yang terhampir lah. So jadinya adik-adik lebih jelas dan lebih faham apa faedah yang adik-adik dapat dengan membuka akaun SSPN. Tapi andai kata tak mencukupi masa untuk nak datang ke pejabat PTPTN disebabkan jarak yang jauh dan sebagainya, pembukaan akaun SSPN juga boleh dilakukan secara atas talian saja di laman web PTPTN. Okey, so boleh pilihlah sama ada nak datang ke pejabat ataupun boleh buat pembukaan melalui online saja. Okey, yang ni saya dah nak sampai ke pengakhirnya, tapi sebelum saya tutup saya punya sesi pengongsian ni, saya nak sampaikan jugalah ni berkaitan dengan sedikit info berkaitan dengan PTPTN. Sekiranya lah ada di kalangan adik-beradik, saudara mara, jiran tetangga yang mempunyai kelahiran bayi di negeri Johor pada tahun 2022 ini, yang ini Kerajaan Negeri Johor ada memberikan dana didik Johor berjumlah RM100 untuk bayi yang lahir di negeri Johor sepanjang tahun 2022. Untuk RM100 ni akan diberikan dalam bentuk akaun SSPN Prime. So yang ni saya minta mahasiswa sekalian kongsikanlah bersama dengan masyarakat sekeliling. Dan juga ni andai kata ini adalah diskaun ataupun promosi yang PTPTN tengah jalankan sekarang ni. Kami memberikan diskaun bayaran balik yang mana tempoh masanya adalah sehingga April 2022 ini sahaja. So mana-mana kalau ada abang, kakak ke kawan-kawan yang mempunyai yang merupakan peminjam PTPTN dan telah sampai masa untuk membuat pinjaman bayaran balik pinjaman PTPTN, bolehlah ambil peluang ini untuk nak dapatkan diskaun berkaitan dengan bayar balik pinjaman PTPTN.
dan ini adalah untuk ganjaran kesetiaan lah yang PTPTN berikan sehingga bulan 4 juga untuk mana-mana pendeposit akaun SSPN. Okey, saya kongsikan juga beberapa talian telefon untuk pegawai PTPTN di Batu Pahat. Sekiranya adik-adik mahasiswa sekalian mempunyai apa-apa saja pertanyaan mengenai PTPTN, tak kisah berkaitan dengan pinjaman, permohonan ataupun mengenai SSPN, apa-apa saja yang berkaitan dengan PTPTN, boleh hubungi pegawai-pegawai PTPTN seperti yang tertera inilah. Okey, so nampaknya itu saja perkongsian saya pada hari ini. So saya serahkan semula kepada Puan Moderator. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zaharatun Nora di atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi kita teruskan slot kita pada hari ini dengan sesi soal jawab bersama pelajar dan nampaknya kita hanya mempunyai satu soalan daripada pelajar yang bernama Hakim dengan soalan yang berbunyi, selepas permohonan diterima, adakah pemohon perlu membawa hard copy dan serahkan kepada pihak UTHM? Jadi saya serahkan kepada Puan Zaharatun Nora bagi menjawab kepada persoalan tersebut. Dipersilakan. Okey, so ini pemohon, maksudnya adik telah membuat permohonan pinjaman PTPTN dan tawaran tu telah diberikan. Okey, so yang ini surat tawaran dan juga dokumen perjanjian perlu diserahkan kepada pejabat PTPTN yang terhampir lah, ataupun macam yang saya dah maklumkan tadi, untuk UTHM sekiranya pihak Hal Ehwal Pelajar telah mengaturkan sesi serahan dokumen perjanjian PTPTN. Yang ini saya dimaklumkan untuk pelajar di UTHM Indo, insya-Allah lah kita akan, pihak pegawai PTPTN akan hadir ke UTHM Indo pada 27 hari bulan ni untuk memudahkan adik-adik membuat serahan dokumen perjanjian pinjaman PTPTN tersebut. Dan untuk pelajar di UTHM kampus Pagoh, sesi serahan akan dilakukan pada 28 hari bulan ini. So nanti mohon alert lah dengan hebahan yang akan dilakukan oleh pihak HCP. Dan harap adik-adik dapat hadir ke sesi tersebut, yang mana kalau adik-adik hadir sendiri ke sesi serahan tersebut lebih mudah lah. Andai kata berlaku ketidak lengkap dokumen tu tidak diisi dengan lengkap, boleh kita akan bantu lengkapkan pada hari kejadian. Tapi sekiranya adik-adik nak hantar melalui pos ke ataupun nak datang ke pejabat PTPTN, yang itu pun kami tiada halangan. So mana-mana yang memudahkan adik-adik lah. Tetapi saya lebih menggalakkan lah, disebabkan pihak HCP telah mengaturkan sesi serahan dokumen perjanjian untuk PTPTN pada 27 dan 28 hari bulan Mac ni, lebih elok sekiranya adik-adik hadir terus ke tempat dan lokasi yang telah ditetapkan oleh pihak HCP. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zaharatun Nora di atas jawapan yang telah diberikan. Dan nampaknya selesai saja itu kita pada sesi soal jawab bersama para pelajar. Tidak lupa juga untuk saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Puan Zaharatun Nora di atas kesudian meluangkan masa sekaligus menyampaikan input-input yang cukup berguna buat para pelajar mengetahui mengenai PTPTN. Diharapkan kepada para pelajar agar dapat menggunakan segala informasi yang telah disampaikan sebentar tadi dan bukannya hanya sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Justru itu, diharapkan kepada para pelajar, sekiranya anda ingin berkongsikan pengalaman anda sepanjang Minggu Haluan Siswa, jangan lupa untuk tag kami dengan kata nama LISMHS_UTHM di laman sosial Instagram dan TikTok. Sekian sahaja daripada saya, Jasmine Jaafar, dan diingatkan juga kepada para pelajar, jangan ke mana-mana kerana kita akan teruskan slot kita dengan sesi bahagian kebajikan daripada Puan Philips.
Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam minggu haluan siswa. Saya ucapkan khususnya kepada program Ijazah Sarjana Muda semester 2 sesi 2021-2022. Tahniah juga saya ucapkan kerana telah berjaya menjadi sebahagian keluarga Universiti Tun Hussein On Malaysia. Baiklah, saya Amira Johari selaku moderator anda untuk slot petang ini. Untuk pengetahuan para pelajar, tujuan slot ini diadakan adalah untuk merungkai segala informasi dan juga perkongsian berkaitan kebajikan pelajar di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Hadir bersama kita pada slot kali ini Puan Suhaila binti Muhammad Philip, iaitu Ketua Bahagian Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar di Pejabat Hal Ehwal Pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Baiklah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi moleklah sekiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan panel jemputan kita. Beliau mula berkhidmat pada tahun 1996. Jadinya sudah 26 tahun beliau berkhidmat di Universiti Tun Hussein On Malaysia ini. Selain itu, beliau pernah menjawat jawatan sebagai Setiausaha Pejabat kepada 2 orang Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia sebelum ini. Dan tidak lupa juga jawatannya sebelum ini sebagai Penolong Pendaftar Pusat Perumahan Pelajar. Dan kini beliau menjawat jawatan sebagai Penolong Pendaftar di Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Sebelum saya menyerahkan slot ini kepada panel jemputan kita, suka untuk saya ingatkan kepada para pelajar untuk menyediakan pen dan buku nota di tangan kerana banyak informasi yang akan dikongsikan sebentar lagi. Dan insya-Allah di tengah slot nanti akan adanya soalan-soalan kuis untuk para pelajar sekalian. Baiklah, jangan lupa juga untuk mengisi borang kehadiran yang bakal dipaparkan di akhir slot nanti. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita berkenalan dengan panel jemputan kita iaitu Puan Suhaila binti Muhammad Philip. Apa khabar Puan? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Puan dah makan? Oh, dah. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita bergerak ke objektif kita pada petang ini tentang pendedahan berkenaan kebajikan pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dipersilakan Puan Suhaila. Okey, terima kasih pada Cik Amira, moderator kita pada petang ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mungkin tidak terlambat lagi lah untuk saya ucapkan tahniah kerana telah menjadi warga UTHM dan mungkin pelajar pada petang ini saya akan terangkan berkaitan dengan produk kebajikan di UTHM. Dan saya harap pelajar akan fokus dengan apa yang akan saya terangkan pada petang ini kerana sepanjang tempoh pengajian pelajar perlu tahulah mungkin dalam banyak-banyak produk kebajikan tu ada yang pelajar layak dan perlu mohon. Okey. Baik, saya teruskan. Sebelum tu mungkin saya nak tanyalah pelajar-pelajar yang berada di luar sana, saya harap semua sihat walafiat ya. Yalah sekarang ni tengah COVID dan jaga diri. Dan mungkin sebahagian daripada apa yang akan saya terangkan pada petang ini, yang itulah nanti akan pelajar mohon dan pelajar akan mendapat manfaat. Okey, untuk makluman, Pejabat Hal Ehwal Pelajar merupakan satu pejabat yang memberi perkhidmatan kepada pelajar. Dan seperti di paparan tu pelajar dah sedia maklumlah kan, sebelum ni TNC EPA kita dah terangkan berkaitan apa fungsi Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Jadi antaranya adalah kebajikan dan kesejahteraan pelajar lah. Okey. Jadi saya ingin tekankan di sini bahawa setiap pelajar tu dia perlulah sentiasa mengikuti follow FB, HCP ataupun IG sebab kat situlah orang kata tempat pelajar dapat informasi berkaitan dengan apa-apa tawaran kan, beasiswa, lepas tu daripada kebajikan. Di situlah pelajar akan dapat mengetahui dan akan mendapat manfaat daripadanya ya. Okey, untuk makluman di UTHM kita telah menyediakan sebanyak 12
produk kebajikan yang mana saya akan terangkan satu persatulah setiap produk kebajikan ini. Dan untuk makluman juga, setiap produk kebajikan ni dia ada juga kelayakan yang pelajar perlu mohon. Dan ada juga kita buka kepada semua pelajar UTHM tanpa mengira pengelasan yang kita dah paparkan di situlah. Pelajar B40, M40, T20 di situ ya. Okey, saya akan terangkan satu persatu berkaitan dengan produk kebajikan yang telah kita sediakan pada pelajar semua. Okey. Iaitu yang pertama adalah tabung pinjaman pelajar. Tabung pinjaman pelajar ni kita menyediakan satu tabung yang mana pelajar boleh buat pinjaman. Kita bukan nak menggalakkan pelajar berhutang, tetapi kita nak membantu pelajar, terutamanya sekiranya bila pelajar berada di semester yang akan datang dan masa tu kemasukan bayaran PTN lewat. Jadi pelajar boleh mohon melalui tabung ini untuk kita gunakan. Tetapi setelah mendapat bayaran daripada pihak PTN tu, kita akan menolak lah, iaitu dan jumlah maksimumnya adalah RM1,000. Dan pelajar maknanya perlu bertanggungjawab jugalah sebab kita sediakan ni adalah untuk pelajar gunakan kemudahan ni. Dan untuk pinjaman sebanyak RM1,000 maksimum ni, sebenarnya kita tidak kenakan interest lah. Kalau macam pinjaman-pinjaman biasa kita kenakan interest, tapi yang ini tidak. Maknanya pelajar pinjam RM1,000, dia akan pulangkan balik RM1,000. Okey, produk kebajikan yang kedua adalah surat jaminan hospital. Okey, untuk surat jaminan hospital ni, kita keluarkan kepada semua pelajar yang hendak membuat rawatan di hospital kerajaan. Okey, jadi untuk yang surat jaminan hospital ni, sekarang kita telah menyediakan satu kemudahan lah, iaitu kalau dahulunya pelajar perlu pergi ke pejabat SCP, mohon di kaunter isi borang. Tetapi kita telah membuat satu sistem yang mana pelajar boleh mohon melalui GL yang kita panggil sebagai Elegant. Elegant.ithm.edu.my, iaitu surat jaminan hospital yang pelajar boleh mohon melalui sistem inilah. Pelajar hanya mengisi nombor matrik dan nanti akan diaktifkan dan di situ kita akan luluskanlah. Tetapi ingin saya tekankan kat sinilah, jangan maknanya mohon-mohon ni untuk saja-sajalah. Kalau memang perlu nak mohon sebab nak buat rawatan di hospital, barulah kita gunakan link ni lah. Dan lagi satu, sekiranya pelajar, misal katalah pelajar berada di rumah, mengalami aksiden, boleh juga hubungi kita untuk kita mohonkanlah sebab mungkin pelajar dia dah terlantar di katil kan. Dan pelajar tersebut adalah layak menerima maknanya kelas kedua. Pelajar layak dapat award kelas kedua lah sekiranya dia menggunakan Elegant ni. Seterusnya saya serahkan Cik Amira untuk soalan kuis yang pertama. Seterusnya iaitu soalan kuis pertama. Tapi sebelum itu, saya minta kepada para pelajar sebelum menjawab soalan-soalan ini, sila kemukakan nama dan nombor telefon anda untuk memudahkan pihak pengurusan menghubungi para pemenang. Seperti yang anda tahu, jika pemenang mestilah akan membawa hadiah. Jangan risau, hadiahnya cukup lumayan lah saya kira. Baiklah. Soalan kuis pertama yang berbunyi, Pejabat Hal Ehwal Pelajar merupakan salah satu pejabat yang menyediakan perkhidmatan kepada pelajar UTHM. Sebutkan dua perkhidmatan yang disediakan oleh Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Okey, baiklah. Pelajar boleh kemukakan jawapan-jawapan anda di ruangan komen. Dan kita kembali semula kepada Puan Suhaila. Dipersilakan Puan. Baik, terima kasih. Saya rasa tak ada masalah lah kalau pelajar tu dia memang fokus daripada awal kan. Saya dah terangkan 12 produk kebajikan tadi. Boleh pilihlah dua antara 12 tu. Okey, seterusnya produk kebajikan yang ketiga iaitu khairat kematian. Okey, kita pun kalau boleh kita tak adalah akan ada musibah berkaitan dengan kematian-kematian ni. Tetapi oleh kerana semua pelajar telah dicarungkan untuk menerima khairat kematian ni, jadi sekiranya pelajar meninggal dunia, pihak universiti biasa akan menyediakan khairat kematian ni lah
untuk semua pelajar, iaitu sebanyak RM1,000 yang mana kita akan bayar pada waris pelajar lah ya. Dan juga sekiranya ibu bapa lah yang meninggal, pelajar juga boleh menuntut ke pejabat HCP yang kami ada sediakan borang di laman web pejabat HCP, iaitu sebanyak RM100 lah. Okay. Jadi pelajar boleh mohon dan layaklah sepanjang tempoh pengajian ni. Kami sebenarnya untuk hairat kematian ni, kalau pelajar perasan lah masa dia bayar yuran, kita akan kenakan yuran hairat. Okay. Yuran hairat ni kita kenakan iaitu sebanyak RM10 satu semester. Jadi setahun RM20. Daripada RM20 tu, RM18 memang kita akan carumkan pelajar untuk insurans berkelompok. Yang ni nanti saya akan terangkan lah. Okay. Yang RM2 kita masukkan dalam tabung hairat lah, bagi tujuan untuk berikan hairat kepada pelajar. Okay. Yang ini adalah untuk makluman kami di Pejabat HCP, bila ada sahaja berkaitan dengan urusan kematian, kami biasanya akan ziarah keluarga lah dengan membawa wang hairat. Ada juga yang mana sekiranya TNC kita free, dia yang akan sampaikan. Dan yang mana kalau bahagian kebajikan ada masa, kami akan turunlah. Dan kita juga akan buat pemakluman kepada pihak universiti sekiranya ada kematian pelajar. Dan kita pun pihak HCP juga akan uruskan daripada segi van jenazah lah, hantar sehingga ke halaman rumah pelajar ya. Okey. Untuk produk kebajikan yang keempat adalah garis panduan dana ihsan. Garis panduan dana ihsan ni saya rasa saya nak lama sedikit lah sebab ramai pelajar yang dia tak faham. Dana ihsan ni sebenarnya pelajar boleh memohon sekiranya pelajar ada masalah berkaitan dengan permohonan untuk yuran pengajian sehari hidup, dan juga kita menyediakan beberapa jenis bantuan lah, seperti sekiranya rumah mengalami kebakaran, okay. Lepas tu banjir, ada juga sekiranya kecurian lah, okay. Macam laptop kan, macam kami pun ada terima juga pelajar memohon untuk dia kena tipu dengan scammer. Tetapi semua tu perlu di-attachkan dengan bukti, dan nanti kami proses lah. Dan bantuan-bantuan ni dia ada limit-limit dia. Lepas tu dia bergantung kepada kelulusan jawatankuasa. Yang mana kami akan bersidang dan jawatankuasa akan meluluskan lah berapa jumlah yang pelajar layak menerima untuk dana ihsan ni. Kita faham kalau macam pelajar mungkin apabila dia nak mendaftar, dia perlukan dia status dia berhutang, jadi dia nak masuk ke universiti, jadi dia perlukan bantuan. Jadi dana ihsan antara tempat yang untuk pelajar boleh mohon bantuan lah. Okey, yang ini bagi bantuan banjir, biasanya pihak pejabat HCP melalui FB ataupun IG pejabat HCP kita akan keluarkan satu link lah untuk pelajar memohon, tetapi tidak semestinya masa keadaan-keadaan bencana lah. Kalau memang betul rumah waktu tu banjir, maknanya perlu mohon dan perlu ada laporan polis dan gambar. Okey, yang ni saya paparkan berkaitan dengan takwim lah, yang mana untuk bulan Mac ni kita masih buka lagi sekiranya pelajar ada lagi perlukan bantuan melalui link yang kita paparkan tu. Maknanya untuk mesyuarat dana ihsan ni kita akan keluarkan iklan ni dalam setahun 4 kali lah, dan mesyuarat pun akan bersidang setahun 4 kali. Okey, bagi produk kebajikan yang kelima adalah Sabil Al-Hikmah ya. Okey, Sabil Al-Hikmah ni memang nama dia Sabil. Okey, Sabil nama Arab lah, Sabil. Okey, berperang maksudnya. Tapi Sabil Al-Hikmah ni sebenarnya bukanlah satu produk kebajikan yang tertumpu pada Muslim saja. Tapi dia adalah bantuan yang pada masa ni kita laksanakan adalah bantuan makanan. Makanan tengah hari kepada pelajar, yang mana pelajar akan datang ke kafeteria untuk tuntutlah
makanan. Biasa tengah hari lah pelajar akan pergi ke kafe untuk ambil makanan ya. Sepanjang maknanya satu semester. Satu semester. Okey. Dan sumbernya mungkin bila sebut nama Sabil ni, sumbernya melalui dermawan. Kita ada dermawan yang khusus, maknanya pihak luar, dan kita juga ada potongan gaji staf. Okey. Dan alhamdulillah lah Sabil ni dah bermula daripada tahun 2016 sehingga tahun ini 2022 ni, dan akan bersambung untuk tahun inilah. So nanti pelajar boleh juga semak, sebab buat masa ni kita belum buka lagi Iklan Sabil. Okey, pelajar perlu semak lah di FB dan IG HCP untuk tahu bila tarikh yang kita buka untuk permohonan Sabil ni. Okey. Ini kita bagi penghargaan lah kepada staf yang telah menyumbang untuk Sabil. Okey, kita akan keluarkan temuduga sebab yang sesi yang lepas kita memang tak bersemuka, kita memang guna kaedah Google Meet je lah. Untuk makluman, Sabil ni sebenarnya pejabat HCP memberi mandat sepenuhnya kepada MPP untuk uruskan. Tapi daripada segi proses-proses kewangannya masih di bawah pejabat HCP. Okay. Ini adalah pelajar-pelajar yang telah menerima bantuan Sabil. Yang gambar di bawah tu adalah pelajar-pelajar yang ambil semakanan di kafe. Kita menggunakan QR code. Ya, pelajar maknanya bila dia guna QR code tu, maklumat tu terus masuk dalam sistem dan telah memaklumkan bahawa pelajar telah mendapat, telah menuntutlah makanan pada hari tersebut. Okey. Okey, kita seterusnya adalah skim bantuan mahasiswa OKU. Okey, yang ini juga ada berkait dengan nanti di akhir slot nanti kita ada satu video berkaitan dengan endah OKU. Okey. Jadi untuk makluman, di UTHM ada 17 orang pelajar yang berkategori OKU dengan beberapa kategori iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan dan pembelajaran. Jadi pelajar-pelajar ni memang kita perlu sediakan apa yang pelajar, maknanya yang kita perlu pastikan adalah pelajar dia semua pelajar kita perlu layan sama rata lah. Pelajar tu OKU ke tak OKU, tapi yang kita perlu minta pelajar-pelajar yang lain dia pun perlu endah lah dengan pelajar OKU ni. Sebab mereka mempunyai yalah ada kecacatan fizikal, penglibatan kan. So kena sama-sama juga endah dengan pelajar-pelajar yang berkategori OKU ni. Okey. Okey, pelajar OKU dia ada satu bantuan kewangan yang kita panggil sebagai bantuan kewangan orang kurang upaya, yang mana pelajar perlu memohon sendiri di bawah kementerian bahagian beasiswa untuk program pengajian tinggi. Jadi yang ini pelajar perlulah melayari laman web yang telah disediakan. Okey, yang ini pelajar perlu urus, maknanya direct sendiri mohonlah. Tetapi kalau daripada segi pengesahan, pelajar boleh menghantar ke pejabat HCP bagi pengesahan. Okey. Pihak pejabat HCP akan balaslah apa-apa email yang berkaitan dengan apa-apa permohonan pengesahan. Selain daripada itu juga, bagi pelajar OKU ni, maknanya mereka juga sebenarnya mampu sama dengan pelajar-pelajar yang bukan OKU, sebab kita dah terbukti bahawa ada seorang pelajar ni dia kategori penglihatan sekarang pun dah bekerja di Standard Chartered. Dan saya nak maklumkan di sini bahawa bagi pelajar OKU, mereka pun sekiranya dia memerlukan penginapan di Kolej Kediaman, kita akan bantulah daripada segi urusan di Kolej Kediaman untuk pastikan pelajar tersebut mendapat penginapan di bilik OKU lah. Okey. UTHM juga kita sama-sama menyambut jugalah Hari OKU, yang mana pelajar-pelajar OKU ni mereka pun perlu kita layan sama rata lah ya. Okey, saya serahkan pada Cik Amira.
Okeylah, baiklah, begitulah sebentar tadi penerangan berkenaan produk-produk kebajikan. Tapi kita beralih ke soalan kuis kedua pula. Sekiranya pelajar memerlukan rawatan di hospital, apakah yang perlu dimohon untuk dibawa bersama semasa pergi ke hospital untuk membuat rawatan? Saya rasa tadi cukup jelaslah penerangan daripada Puan Suhaila berkenaan apa yang perlu dibawa. Jadinya kepada para pelajar, anda boleh kemukakan jawapan anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, kita boleh teruskan semula Puan Suhaila berkenaan produk kebajikan yang seterusnya. Baik, terima kasih. Saya sambung untuk produk kebajikan seterusnya iaitu skim bantuan orang asli. Okey, kita pun sedia maklumlah dalam Malaysia ni kita ada pelbagai kaum dan orang asli ni pun merupakan penduduk tetap negara kita. Dan setakat ni bagi orang asli mereka memang mendapat perhatian daripada JAKWA lah. So sekira untuk permohonan daripada segi sara hidup, yuran pengajian tu memang dia akan terus ke pihak JAKWA. Tapi sekiranya untuk pelajar yang daripada orang asli ni mereka memerlukan penginapan dan dia akan boleh mohon ke bahagian kebajikan untuk kita bantulah sampaikan permohonan tersebut dan pelajar akan menerima macam mungkin bila dia dah tahun 2 dia dah tak duduk lagi college kan, kita akan pastikan mereka didahulukan jugalah untuk sebagai satu makna skim yang kita sediakan untuk mereka. Okey, kita sebenarnya untuk masuk orang asli ni kita tak dapat banyak maklumat sebab kadang-kadang pelajar pun semasa dia mengisi SMAP tu dia tak nyatakan lah. Jadi kita memang sentiasa mengalu-alukan lah bagi mahasiswa orang asli ni maklumkan pada pejabat HCP untuk pejabat HCP simpankan rekod mereka. Sebab kita pun ada program-program lah bersama dengan penduduk orang asli. Okey, seterusnya ini adalah produk yang ke-8 iaitu zakat lah. Saya rasa zakat ni semua sedia maklum. Pelajar yang layak adalah pelajar daripada kategori asnaf. Asnaf ni maksudnya pelajar yang layak menerima zakat. So zakat tu ada di beberapa kategori lah. Pelajar fakir, miskin, garim, fisabilillah. Jadi pelajar boleh memohon bagi bantuan untuk yuran pengajian sara hidup yang mana pihak Pusat Islam telah mengeluarkan iklan Yang ni minta tolong take note lah pada semua. Yang ini adalah untuk pelajar baharu dan pelajar kanan. Bermula 15 Mac, Pusat Zakat telah mengeluarkan iklan bagi permohonan zakat. So boleh memohon dan tarikh tutupnya adalah 14 April. Jadi sekiranya pelajar rasa dia layak, dia boleh mohonlah melalui paparan yang telah disediakan ni. Dia menggunakan QR code di situ tu. Okey, untuk makluman saya mungkin di dalam taklimat ni pelajar rasa macam kita sekali lalu je lah taklimat. Tapi sebenarnya sebab tu saya ingatkan di sini pelajar perlu sentiasa buka FB dan IG HCP. Maklumat-maklumat berkaitan dengan bantuan-bantuan macam ni memang kita ada kita post lah. Okay, ini yang saya maklumkan sebab bila mengikut kategori ni adalah dia akan paparkan daripada segi bantuan yang kita terima dah. Jumlah yang pelajar layak menerima daripada segi bantuan tu. Okey, seterusnya adalah insurans kelompok. Tadi kan saya ada terangkan berkaitan dengan khairat tadi kan? Okey, yang ini insurans kelompok ni daripada jumlah RM18 yang kita carumkan kepada pelajar, kita akan gunakan untuk kita lantik panel syarikat insurans yang mana kita akan hantar senarai nama tersebut. Pelajar akan dilindungi sepanjang tempoh pengajian. Okey. Sekiranya pelajar tersebut meninggal akibat penyakit, kita pihak HCP akan bantu tuntutkan dengan pihak insurans dengan jumlah 12,000 tu lah. Kematian dan juga allowance pengkebumian. So sekiranya meninggal disebabkan penyakit, maknanya waris akan menerima sebanyak 13,500. Dan selain itu juga
kematian tu dia ada 2 lah, disebabkan penyakit ataupun kemalangan. So jumlah dia berbeza. Ada juga yang lain-lain selain daripada kematian sebab penyakit, kemalangan. Ada juga kalau tiba-tiba pelajar berada di rumah dia kena denggi. Dia boleh tuntut sebanyak RM500. Tapi kita perlukan maklumat macam pengesahan daripada hospital lah, macam doktor punya pengesahan menyatakan bahawa dikenakan denggi. Jadi barulah kita boleh proses dan tuntutkan dengan insurans. Begitu juga sekiranya mengalami kemalangan, seperti yang saya dah kita paparkan dekat jenis bantuan lah. Yang ini pelajar bayar RM18 setahun. Maknanya kita nak pastikan pelajar kita pun dilindungi lah daripada maknanya kita carumkan insurans kepada pelajar. Okey, soalan kuis yang ketiga. Okey, baiklah. Kita beransur ke soalan kuis yang ketiga. Yang mengalami musibah bencana banjir tertakluk kepada kelulusan jawatan kuasa layak memohon sebanyak RM300 bagi bantuan bencana. Namakan produk kebajikan yang menyediakan bantuan yang dinyatakan. Rasanya tadi sudah cukup jelas produk kebajikan yang dinyatakan. Okey, baiklah. Para pelajar boleh kemukakan jawapan anda di ruangan komen dan insya-Allah kita ada sediakan hadiah khas untuk anda. Baiklah, kembali kepada Puan Suhaila semula. Dipersilakan Puan. Baik, saya memang sengaja sediakan soalan kuis macam tu. Saya nak biar pelajar difaham. Sebab pelajar ni dia rasa bila dia susah dan perlukan bantuan, dia macam tak tahu kat mana dia nak mohon. Jadi biarlah daripada awal kita dah terangkan kepada pelajar bahawa di sini maknanya pejabat SCP dia boleh mohon dengan siapa, melalui bahagian mana. Jadi kita pun memudahkan kita lah untuk membantu pelajar. Kalau boleh janganlah di-viralkan kan. Susah apa. Tapi sebab tak tahu kat mana nak mohon bantuan tersebut. Okey, saya teruskan dengan produk kebajikan yang ke-10 iaitu food bank siswa lah. Saya rasa bila sebut food bank semua orang dah faham apa tu food bank iaitu makanan kering yang kita dalam bentuk makanan kering yang kita berikan kepada pelajar. Maknanya sekiranya pelajar rasa dia tak perlukan bantuan food bank ni, dia pun boleh jumpa ke pejabat awal pelajar lah untuk kami berikan makanan kering tersebut. Okay. Untuk food bank ni sebenarnya kita daripada sejak tahun 2019 dan PKP yang mana pelajar memang tidak boleh keluar daripada UTHM, duduk di kolej kediaman, memang pengagihannya kita hantar ke kolej-kolej kediaman lah. Yang mana food bank ni kita telah bekerjasama dengan pihak KPDNCP dan Yayasan Food Bank Malaysia. Dan kita dapat bantuan-bantuan tu daripada pihak-pihak berkenaan lah. Kita juga, pihak MPP juga telah bekerjasama dengan kita untuk dapatkan bantuan-bantuan dengan YB-YB setempat. Jadi kita pun dapat agihkan lah. Ada inisiatif daripada MPP juga di situlah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bantu juga pihak HCP untuk melaksanakan program food bank ni. Okay, yang ini adalah banyak tu. Yang tu dalam kotak-kotak tu semua Maggi. Okey. Untuk produk kebajikan yang ke-11 adalah tabung endowment universiti. Okey, tabung endowment universiti ni kita biasanya dapat sumbangan daripada pihak-pihak syarikat yang mana daripada duit tersebut macam wakaf ni pun sama juga macam Sabil. Okey, Sabil maknanya daripada staf kita tolak daripada gaji, lepas tu daripada sumbangan-sumbangan tu kita berikanlah bantuan pada pelajar yang memerlukan. Sama jugalah untuk sara hidup, diorang pengajian. Memang kita banyak channel-channel ni. Yang ni di bawah pusat endowment yang kita sediakan untuk kita bantu pelajar. Okay, yang ke-12 ni endowment. Tu saya sebut endowment ni daripada syarikat yang sangat bermurah hati, yang mana kita ada rakan strategik yang membantu untuk kita beri bantuan kepada pelajar lah. Okay, sumber dia lah. Okay, ini yang ke-12. Ini selalu pelajar tanya ni. Saya datang universiti, saya ni nak belajar. Tapi ada pula skim pelajar bekerja sambilan pula kan. Maknanya kita beri juga peluang kepada pelajar sekiranya mereka memerlukan
mungkin wang yang lebih. Jadi pelajar boleh mohon untuk skim pelajar bekerja ni, tapi taklah pelajar yang baru masuk UTHM kan. Jadualnya pun penuh kan, perlu takkan semester 1 terus dia nak bekerja. Biasanya skim pelajar bekerja ni kita utamakan bagi pelajar yang dah tahun 4 kan. Jadual dia pun tak padat, tapi apa-apa pun perlu kelulusan PAK lah, pegawai ni kan, untuk kita pastikan bahawa sekiranya pelajar bekerja tak menjejaskan untuk dia belajar. Okay. Jadi makluman pelajar yang menggunakan skim pelajar bekerja sambilan ni, mereka mendapat bayaran sebanyak 1 jam RM5. Maknanya maksimum saya kata pelajar bekerja untuk 1 bulan tu dia boleh dapat sampai RM400 lah. Yang ini biasanya pejabat HCP dia akan bantu uruskan daripada segi permohonan yang kita dapat daripada PTJ. Okay, macam ni yang lepas Pusat Islam dia mohon. Jadi kita akan proseskan permohonan pelajar ni, kita akan semak latar belakang pelajar dan kita akan hantar kepada pejabat daftar lah, bagi tujuan rekod. Okay. Yang ini maknanya daripada segi produk kebajikan yang 12 tu saya dah selesai. Yang ini saya nak terangkan daripada segi bantuan-bantuan yang pelajar terima lah. Sebenarnya banyak. Alhamdulillah UTHM sentiasa menerima bantuan-bantuan daripada pihak luar seperti YAPIM kan. Bantuan food pack, bantuan kewangan. Daripada pihak Selcom kami pun dapat bantuan makanan kering. Daripada kerajaan-kerajaan negeri seperti Kerajaan Selangor dapat bantuan kering kan, makanan kering. Alhamdulillah lah, maknanya sebenarnya patutnya tak ada isu pelajar tak dapat makan lah. Okay, saya serahkan untuk kuis yang keempat. Okey, baiklah. Sebentar tadi Puan Suhaila sudah kongsikan kita produk-produk kebajikan yang ke-10, ke-11 dan yang terakhir iaitu ke-12. Okey, kita beralih ke soalan kuis keempat. Sebagai pelajar Universiti Tun Hussein Malaysia, anda dilindungi bagi insurans berkelompok. Sebutkan 2 jenis bantuan dan manfaat yang pelajar akan terima sekiranya berlaku musibah kepada pelajar. Saya rasa yang bahagian ni pun dah cukup jelas lah Puan Su. Yelah, ceritakan sebentar tadi. Kalau pelajar fokus lah kan. Sebab saya rasa pelajar perlu tahu sebenarnya nanti kalau berlaku apa-apa pada pelajar. Pelajar perlu maklum. Saya kata saya tak terangkan tadi. Sekiranya pelajar mengalami kemalangan. Ya, betul. Dan dia dimasukkan hospital. Okay. Dalam tempoh pelajar berada di hospital tu sebenarnya pelajar layak mendapat allowance harian hospital sebanyak RM50. Dalam tempoh maknanya kalau 1 tahun tu 20 hari. Cuma kami perlukan maklumatnya lah daripada segi surat pengesahan doktor. So nanti kami akan tuntutkan kepada insurans. Dan pelajar akan dapat lah. Okey, baiklah. Itu sahajalah saya rasa daripada kuis keempat. Kita boleh teruskan ke agenda seterusnya. Saya dah bocorkan satu jawapan. Okey, baiklah, kita beralih ke agenda seterusnya, Puan. Okey, yang ini juga adalah bantuan-bantuan selain daripada 12 produk kebajikan tu, pihak universiti sangat prihatin terutamanya bila kita melaksanakan PDPR. Kita juga dengan kerjasama KPT, kita telah memberikan bantuan peranti kepada pelajar yang layak lah, yang bersasar. Okay? Itu YB Menteri sendiri yang turun bagi sampaikan. Kita pun telah minta yang berada ni adalah pelajar Melaka. Dia berada di rumah sewa. Kita sampaikanlah laptop tu di rumah. NC sendiri yang sampaikan dengan TNC. Begitu juga dengan pelan data. Pelan data pun kita ada berikan pakej bantuan kepada pelajar. Yang tu saya nak serahkan untuk video. Serahan laptop. Okey, baiklah. Sekarang kita beralih ke tayangan video serahan laptop. Mari sama-sama kita saksikan. Baiklah, jadinya kita ada sedikit masalah teknikal dan anda tidak dapat saksikan video penyerahan laptop tersebut. Tapi jangan risau, insya-Allah jika ada rezeki anda boleh saksikan penyerahan video
video penyerahan laptop tersebut insyaAllah. Okey, baiklah, kita teruskan lagi Puan dengan agenda yang seterusnya. Okey, tak dapat nak paparkan tak apalah. Untuk makluman yang video sepatutnya kita paparkan tadi, kita telah pejabat HCP telah membuat penyerahan mengikut zon lah. Betul. Zon utara, zon tengah dan zon selatan. Dan sumbangan itu iaitu 25 laptop daripada universiti, Betul Puan. 25 laptop daripada Yayasan TAR dan 5 laptop daripada pihak industri lah. Alhamdulillah lah, semasa kami hantar laptop ke rumah-rumah pelajar tu memang kami sangat sayu lah. Sebab ada keadaan pelajar, ada memang pelajar tu berada di tanah tanah orang tapi rumah yang dia menumpang. Ada juga keadaan rumahnya yang uzur kan. Sangat memang dengan ada bantuan laptop tu kami telah sangat mengurangkan beban, dan kami pun sebenarnya datang secara mengejut. Dia tak tahu pun kita nak bagi laptop. Jadi bila laptop tu pelajar ni dapat, so dia sangat gembira lah. Alhamdulillah. Cuma doa saya bila kita dapat sesuatu yang akan memberi kepada kita bantuan pada kita macam peranti ni, belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Semoga mendapat kesan cemerlang. Okey, yang ini saya nak maklumkan pada pelajar-pelajar untuk pergi ke link yang dipaparkan itu, ini adalah bantuan pelan data. Yang mana kita beri pelan data secara percuma selama 4 bulan untuk 2 fasa lah. Yang kita dah buka iklan yang lepas, seramai 300 orang pelajar telah mendapat bantuan ini, dan kita ada lagi 200 SIM card percuma yang kita nak bagikan pelajar. Okey, jadi saya harap pelajar boleh memohon dengan segera pergi ke link tersebut untuk pelajar mendapat SIM card. Okey, SIM card ni manfaatnya sangat tinggilah sebab pelajar akan dapat 10 GB sebulan, dan mana-mana pelajar yang melayari link yang berkaitan dengan pembelajaran. Okay, kalau YouTube berkaitan dengan pelajaran, link-link apa semua unlimited access lah. Ya. Yeah? Okay. Okay. Selain daripada pelan data yang pihak universiti sediakan untuk pelajar, YTL Foundation juga telah memberikan bantuan pelan data iaitu SIM card percuma kepada pelajar kita. Jadi saya harap pelajar bolehlah cuba step maknanya yang disediakan tu. Yang ini percuma sebanyak 7 GB setiap bulan. Okay. 7 GB ni gunakanlah dengan sebaiknya lah sekiranya memang pelajar memohon untuk ES ni. Okay. Yang ini tak ada, kalau dia berbeza sikit dengan yang Celcom tadi tu lah. Okay. Dia tak ada unlimited access untuk yang pembelajaran lah. Okay. Tetapi pihak universiti sangat berbesar hati kerana pihak YTL telah menyediakan bantuan seperti inilah kepada pelajar kita. Okay. Okey. Ini adalah bantuan-bantuan lain lah yang pelajar dapat. Universiti juga pernah memberikan bantuan kewangan yang mana dimasukkan dalam akaun pelajar. So pelajar mendapat manfaat lah. Kita juga ada bantuan-bantuan macam anak Johor, bantuan prihatin kerajaan. So sebenarnya saya rasa pelajar ni banyak dapat manfaat bantuan ni. Beza zaman saya belajar dulu. Alhamdulillah ya. Okey. Ini adalah satu inisiatif yang pihak Kementerian Pengajian Tinggi sedang laksanakan dan akan dilaksanakan. Yang mana pada masa kini mungkin apa yang pelajar kita dapat kad matrik tak ada tanpa yang kad pelbagai fungsi ni. Okey, untuk makluman bagi pelajar yang kemasukan March ni, mungkin kita masih belum nak menukar lagi kad ni lah, tapi sebab dalam proses. So untuk akan datang iaitu semester Oktober nanti, semua pelajar akan mendapat kad prihatin siswa ni, yang mana satu kad dengan pelbagai fungsi ni pelajar boleh gunakan sebagai kad matrik pelajar
kad debit, e-wallet, kad diskaun. Jadi pelajar akan mendapat manfaat. Even kalau pelajar misal kata kerajaan kata dia nak bagi bantuan kewangan yang macam tadi RM100 ke kan, RM50, akan masukkan terus di dalam kad prihatin siswa ni. Okey, kenapa kerajaan memberikan kad prihatin siswa ni? Selain daripada mendapat manfaat, pelajar juga sebenarnya dia merupakan satu transisi mana mungkin kalau dulu kad matrik kita tak dalamnya kosong. Tapi sekarang nanti kalau nak pergi akses ke library, kita perlukan kad ini juga. Jadi dia sangat macam pelbagai fungsi lah. Dia lebih upgrade daripada kad matrik yang kita sedia ada ni lah. Okay, so saya berharap semua pelajar ambil perhatian sebab kita akan dalam masa dekat ni kita akan keluarkan concern letter. Okay, concern letter ni maknanya persetujuan pelajar untuk menukar kad yang sedia ada ni kepada kad baharu. Okay, untuk makluman, bagi penyaluran pinjaman bayaran PTPTN, kita juga akan masukkan di dalam kad ini. Jadi perhatian kepada peminjam PTPTN tu, dia kena nanti bila dapat makluman tu cepat-cepatlah kena tukar. Saya takut nanti disebabkan kita tak tukar. Kita tak tukar kad ni, tak setuju dekat pada concern letter tu, nanti kita tak dapat kad yang baharu. Okey. Okey, yang ini saya akan pergi kepada beasiswa lah. Sebab di bahagian saya ada 2 unit. Unit kebajikan dan OKU dan beasiswa pelajar lah, penajaan. Okey, untuk makluman semua pelajar, saya rasa semua pelajar dia amat memerlukan bantuan kewangan lah semasa berada di universiti bagi meneruskan pengajian. Sebab pelajar perlu membayar yuran pengajian, yuran kolej kediaman, sara hidup kan, dan apa-apa keperluan lah untuk meneruskan pembelajaran di universiti. Okey, jadi kita sebenarnya bagi penajaan ni kita ada beberapa kategori lah. Okey, macam ada derma siswa. Okey, derma siswa ni sebenarnya macam Amira sendirilah kan. Dapat under yayasan TNB, MyBF. Yang mana nanti pihak Yayasan Tenaga Nasional dia akan dapatkan maklumat pelajar-pelajar melalui data e-kasih, dan pelajar-pelajar akan terus menerimalah bantuan derma siswa yang mana tak perlu membayar balik. Sangat bertuah lah bagi pelajar-pelajar yang golongan B40 ni yang kata orang tu tak payah lagi nak mohon-mohon, terus dapat je derma siswa ni. Okay. Itu derma siswa lah sebab dia derma. Okay. Kalau beasiswa ni dia ada juga 2 jenis. Beasiswa yang tak perlu bayar, beasiswa yang kena bayar, dan ada juga beasiswa yang boleh ubah. Okay. Dia beasiswa yang boleh ubah ni sama macam PTPTN. Tertakluk pada syarat. Kalau pointer kita menepati seperti yang dalam perjanjian tu, maknanya apa yang kita pinjamkan ataupun kita gunakan sepanjang tempoh pengajian tu, kita menjadi derma siswa lah. Kan? Jadi harap-harap pelajar semua bolehlah belajar dengan baik, dapatkan pointer yang tinggi, sebab dengan harapan duit yang kita dapat daripada pinjaman ataupun beasiswa tu akan menjadi derma siswa. Sebab duit tu kita tak perlu bayar balik. Okay. So nanti tak adalah menjadi beban kepada pelajar. Okay. Okay, seterusnya ini adalah berkaitan dengan beasiswa. Ada derma siswa, ada beasiswa macam ada beasiswa JPA, PTPTN tu merupakan pinjaman. Okay. Okey, bagi penajaan pelajar, ini ada beberapa iklan yang mungkin pelajar boleh mohon selain daripada PTPTN. Saya rasa PTPTN saya tak perlu sentuh sebab pelajar telah mendapat maklumat yang sangat terkini dan apa yang perlu pelajar laksanakan melalui slide tadilah, slot yang sebelum ni. Okey, untuk makluman pelajar bolehlah memohon beasiswa Tunku Abdul Rahman yang mana tarikh tutupnya adalah pada 31 Mac. JPA bagi beasiswa PIDM pun akan tutup 31 Mac. Dan juga FYD, program beasiswa.
Jadi maklumat-maklumat ni semua ada dekat FB, IG, HCP. Okey, lepas ni kena like Okey. Dan seterusnya kita juga ada MOA dengan syarikat-syarikat luar. Yang mana pejabat HCP dengan bersama dengan syarikat tersebut seperti Yayasan Jasa Anjur dan Yayasan TRC. Mereka menawarkan beasiswa. Tak perlu bayar balik ni. So tapi pemilihannya sangat inilah. Kami buat HCP sebagai penyelaras. Kami kena pastikan pelajar-pelajar yang mohon ni mestilah pelajar-pelajar yang layak. Okey. Okey, yang ini tadi Puan Nora dah bagi tahu. Okey, untuk PTPTN kita akan buat kutipan perjanjian pada 27 Mac di Pahit Raja dan 28 Mac di Pagoh lah. So kena bersedialah seperti yang Puan Nora dah terangkan tadi. Okey. Okey, yang kelima. Okey, kita beralih ke soalan kuis kelima iaitu soalan kuis yang terakhir. Apakah yang anda faham dengan bantuan kewangan untuk melanjutkan pelajar ke universiti? Saya rasa yang ini pun memang cukup detail lah saya kira daripada Puan Su ceritakan sebentar tadi daripada mahasiswa, beasiswa dan selainnya lah. Okey, baiklah kita kembali ke Puan Su semula. Okey, baik. Terima kasih. Okey, yang ini saya memang perlu tekankan lah. Kalau pelajar baru saya rasa tak ada masalah sebab biasanya dia akan beri maklumat yang paling terkini. Tapi yang ini besok bila pelajar baru ni dah jadi pelajar kanan, pastikan nombor telefon, pelajar nombor waris kalau bertukar tolong update dekat SMAP. Dan yang paling utama adalah data pendapatan. Sebab inilah yang selalu saya mengalami masalah. Bila pelajar mungkin dulu sebelum PKP bapak dia T20, tiba-tiba masa PKP B40 dia tak update. Jadi bila dapat saluran bantuan-bantuan dia jadi tak layak sebab dia T20. Jadi saya harap pelajar kena alert sikit lah. Sentiasa update maklumat-maklumat. Macam kalau pelajar tak update maklumat telefon pun bahaya juga. Sebab saya ada kes dulu pelajar tu meninggal, kemalangan. Kita tak ada nombor telefon waris pun dah bertukar. Memang masalah besar lah. Ya. Okay, saya harap inilah mohon kerjasama untuk pelajar semua. Okey, ini saya rasa yang pengesahan pelajar ni pun sangat inilah top lah, famous lah. Email saya memang penuh lah hari-hari. Pelajar akan mohon, especially untuk penajaan pelajar ni bila dia ada mohon-mohon bantuan. Dia perlukan pengesahan, tak ada tajaan, perlu pengesahan untuk especially yang penajaan lah, pengesahan berkaitan dengan penajaan. Dan juga GL kita dah guna sistem, tak ada masalah. Okey, lagi satu, bila pelajar pergi LI, dia pun perlu mohon ke HCP untuk surat insurans. Untuk maklumkan pelajar dia tengok insurans. Okey. Okey, selain daripada HCP, sebab selalu permohonan pelajar ni terlepas juga kat HCP. Jadi saya nak maklumkan kat sini pelajar, kalau nak surat pengesahan sebagai pelajar UTHM, perlu mohon pada pejabat urusan akademik. Okey. Kalau berkaitan dengan pembayaran yuran dan surat pengenalan LSP, perlu ke pejabat hari. Sebab bukan semua HCP lah kan. Kita pun ada bahagian-bahagian berkaitan yang perlukan pengesahan ni. Okey, dah akhir. Jadi saya dah perkenalkan diri saya, Cik Amira pun dah kenalkan. Okey, untuk kampus induk, saya ada pegawai-pegawai lain yang in charge lah. Okey, Cik Muhaimin bin Abdul Aziz, belum pakai takbir. Cik Malik bin Hisham ni dia adalah bahagian kebajikan. Okey, Cik Muhammad Zamir dia adalah bahagian penajaan. Bagi kampus Pagoh, kita ada pegawai dia lah yang in charge juga di sana. Cik Muhammad Reza bin Abdul Fattah dan Cik Ahmad Tamizi. Okey, dah tak ada apa-apa. Kalau ada sesi soalan jawab, saya bukalah. Sekiranya ada lah. Okey, baiklah. Kita beransur ke sesi soal jawab daripada pelajar.
Saya rasa dah cukup jelaslah penjelasan daripada Puan Suhaila sebentar tadi. Rasanya kita boleh skip sesi soal jawab ini. Dan jika para pelajar ada sebarang persoalan, anda boleh terus ke IG dan juga FB HEP itu sendiri. Baiklah, selesai sudah kita punya slot kebajikan. Marilah kita beralih pula ke slot Endah OKU. Baiklah, slot Endah OKU ini akan dimulakan dengan tayangan video Endah OKU dan akan diteruskan sekali lagi bersama Puan Suhaila kita. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan tayangan video tersebut. Selamat datang ke Universiti Tun Hussein On Malaysia. UTHM sentiasa berusaha menyediakan kemudahan dan sistem sokongan perlu kepada semua pelajar, termasuk pelajar-pelajar istimewa kami, sama ada di kampus Parit Raja mahupun kampus Cawangan Paguh. Ini kerana kami percaya akses kepada pendidikan tinggi adalah hak seluruh rakyat Malaysia, tidak terkecuali kepada pelajar dari kalangan orang kurang upaya OKU. Dengan keprihatinan ini, pihak pengurusan universiti secara serius melaksanakan garis panduan pelaksanaan dasar inklusif orang kurang upaya di institusi pengajian tinggi. UTHM telah mengorak langkah dengan menubuhkan jawatan kuasa bertindak kemudahan orang kurang upaya Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dasar kemudahan OKU UTHM telah diluluskan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti bilangan 6 2020. Dasar ini mengutamakan nilai hak kemanusiaan seperti kemuliaan, kehormatan dan kebolehcapaian serta kemudahan-kemudahan sokongan bagi membolehkan staf dan pelajar OKU bersama-sama dengan warga universiti lain menjalani kehidupan di universiti. Pelan tindakan pelaksanaan dasar inklusif OKU turut disediakan berdasarkan 7 garis panduan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. UTHM menerima pakai 7 kategori ketidakupayaan yang disenaraikan dalam garis panduan pendaftaran orang kurang upaya, Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya, Jabatan Kebajikan Masyarakat 2012, iaitu: pertama, masalah pembelajaran; kedua, kurang upaya mental; ketiga, kurang upaya penglihatan; keempat, kurang upaya pertuturan; kelima, kurang upaya fizikal; keenam, kurang upaya pendengaran; dan ketujuh, kurang upaya pelbagai. Dasar kemudahan OKU menetapkan 3 objektif berikut. Pertama, memberi pengiktirafan serta penerimaan prinsip bahawa staf dan pelajar OKU mempunyai hak dan peluang yang sama bagi penyertaan penuh dalam universiti. Kedua, memastikan staf dan pelajar OKU menikmati hak, peluang dan akses secara saksama di bawah peraturan universiti. Ketiga, mendidik dan meningkatkan kesedaran warga universiti mengenai hak staf dan pelajar OKU. Pada ketika ini, UTHM mempunyai 17 pelajar dan 10 staf OKU. Bagi menyokong dasar pelaksanaan inklusif OKU secara sistematik dan komprehensif, UTHM telah mula menyediakan persekitaran fizikal yang bersifat mesra OKU. Infrastruktur ini tersedia di sekitar bangunan fakulti, pejabat, pusat, perpustakaan, masjid dan kolej kediaman. Masih terdapat pelbagai halangan utama yang berpotensi menjejaskan pencapaian matlamat dasar ini. Bantulah kami mengatasi halangan ini dengan memperbaiki sikap, menghindari halangan fizikal, mempermudahkan komunikasi dan mengurangkan halangan sistemik atau organisasi. Marilah kita sama-sama memberikan bantuan dan sokongan kepada mereka yang memerlukan. Okey, baiklah. Itulah dia sebentar tadi video tayangan Endah OKU. Okey, Puan Suhaila, mungkin Puan Suhaila ada sedikit tambahan untuk Endah OKU ini. Dipersilakan, Puan.
Baik. Okey, untuk makluman di UTHM ni kita ada satu unit lah yang mana unit OKU ni ditempatkan di pejabat pendaftar. Dan pejabat HCP pun kita maknanya pelajar OKU ni daripada segi kebajikannya disediakan, maknanya kami di HCP membantulah kepada yang saya pernah terangkan. Tapi di pejabat pendaftar mereka menyediakan dasar, mereka juga menyediakan berkaitan dengan fasiliti dan infrastruktur pelajar lah. Pelajar maknanya bukan setakat pelajar dan staf di UTHM. So tadi daripada tayang video semua pun maklumkan kita ada juga staf dan pelajar yang berkategori OKU ni. Yang mana kita tidaklah perlulah makna kita perlu kita kena faham lah macam di universiti ni kita ada sediakan macam tandas OKU. Jadi kita kena, maknanya kita janganlah sampai kita menggunakan tandas tu lalu parking OKU terutamanya kan. So kita kena pastikan yang kita sebagai endah OKU infrastruktur ni telah disediakan oleh pihak universiti kepada mereka. So kita tak ada, bukanlah kita sewenang-wenangnya menggunakan kemudahan sehingga apabila mereka nak menggunakan kemudahan tu mereka tak dapat gunakan. Jadi saya harap semua pun dah maklum dan faham, dan kita sama-samalah pastikan bahawa kita sebagai rakyat yang prihatin kan. Jadi kita janganlah mengambil kesempatan. Jadi seperti yang dah ditayangkan dalam video tu, saya harap semua pun dah faham lah. Jadi saya dah tak ada apa-apa lagi. Dan sekiranya ada apa-apa permasalahan, bolehlah hubungi saya di pejabat HCP dan pegawai yang saya dah nyatakan tadi untuk pelajar-pelajar berhubung. Okey, baik, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Suhaila atas kesudian beliau menghadiri pada slot kali ini. Semoga perkongsian tadi dapat membantu sedikit sebanyak para pelajar jika para pelajar untuk mencari saluran-saluran yang tepatlah saya kira jika menghadapi sebarang permasalahan. Okey, baiklah. Saya rasa sampai sini sahajalah slot kebajikan dan juga slot endah OKU kita. Jangan lupa untuk kongsikan pengalaman anda menjalani Minggu Haluan Siswa di Instagram dengan tag kami MHS_UTHM. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kami MHS UTHM. Baiklah, sekian daripada saya, Amirah Johari, mengakhiri slot ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.